Islam dan sains sememangnya tidak dapat dipisahkan. Pada segmen kali ini, saya akan menceritakan mengenai rahsia solat untuk kesihatan. Rahsia solat di awal waktu mengikut kajian sains. Setiap peralihan waktu solat sebenarnya menunjukkan perubahan tenaga alam ini yang boleh diukur dan dicerap melalui perubahan warna alam. Fenomena perubahan warna alam adalah sesuatu yang tidak asing bagi mereka yang terlibat dalam bidang fotografi. Sebagai contoh, pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersamaan dengan frekuensi thyroid yang mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Jadi, warna biru muda atau waktu subuh mempunyai rahsia berkaitan dengan penawar ataupun rezeki dan komunikasi. Mereka yang kerap tertinggal waktu subuhnya atau terlewat secara berulang kali, lama-kelamaan akan menghadapi masalah komunikasi dan rezeki. Ini kerana tenaga alam iaitu biru muda tidak dapat diserap oleh thyroid yang mesti berlaku dalam keadaan roh dan jasad bercantum. Dalam erti kata lain, jaga daripada tidur. Thyroid merupakan kelenjar yang terletak di bahagian tengkuk yang selalu menjadi punca beguk. Beguk terjadi disebabkan kekurangan iodin dalam badan. Di sini juga dapat kita cungkil akan rahsia diperintahkan solat di awal waktu. Bermula saja azan subuh, tenaga alam pada waktu itu berada pada tahap optimum. Tenaga inilah yang akan diserap oleh tubuh melalui konsep resonan pada waktu rukuk dan sujud. Jadi mereka yang terlewat subuhnya sebenarnya sudah mendapat tenaga yang tidak optimum lagi. Metabolisme tubuh bermaksud proses penghasilan dan penggunaan tenaga oleh badan. Keseimbangan kedua-dua proses ini penting untuk memastikan tubuh sentiasa bertenaga dan sihat. Warna alam seterusnya berubah ke warna hijau untuk solat duha dan kemudiannya waktu kuning menandakan masuknya waktu zuhur. Spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi perut dan hati yang berkaitan dengan sistem penghadaman. Warna kuning ini mempunyai rahsia yang berkaitan dengan keceriaan. Jadi mereka yang selalu ketinggalan atau terlewat zuhurnya berulang-ulang kali dalam hidupnya akan menghadapi masalah di perut dan hilang sifat cerianya. Oleh itu, tengah hari sewajarnya kita mengisi perut kita untuk bekalan tenaga separuh hari lagi. Dan sistem penghadaman yang baik amatlah diperlukan saat ini supaya makanan yang kita makan itu tercerna secara efisien dan diserap oleh sel-sel dalam badan dan digunakan untuk menghasilkan tenaga. Kemudian warna alam akan berubah kepada warna oranye, iaitu masuknya waktu asar, di mana spektrum warna pada waktu ini bersamaan dengan frekuensi prostat, uterus, ovari dan testis yang merangkumi sistem reproduktif. Rahsia warna oranye ialah kreativiti. Orang yang kerap tertinggal asar akan hilang daya kreativitinya, dan lebih malang lagi kalau di waktu asar ini jasad dan roh seseorang ini terpisah, iaitu anda tidur. Dan jangan lupa, tenaga pada waktu asar ini amat diperlukan oleh organ-organ reproduktif kita. Organ-organ reproduktif merujuk kepada organ-organ untuk memastikan kemandirian spesies, lantas meneruskan kelangsungan generasi. Prostat dan testis adalah organ lelaki. Uterus dan ovari pula adalah organ kepunyaan wanita. Menjelang waktu maghrib, alam berubah ke warna merah. Dan di waktu ini, kita kerap dinasihatkan oleh orang-orang tua agar tidak berada di luar rumah. Mereka yang sedang dalam perjalanan juga seelok-eloknya berhenti dahulu pada waktu ini untuk solat maghrib, kerana banyak interference ataupun pembelauan berlaku pada waktu ini yang boleh mengelirukan mata kita. Waktu inilah fenomena buta ayam terjadi. Rahsia waktu maghrib atau warna merah ialah keyakinan pada frekuensi otot, saraf dan tulang. Apabila masuk waktu isyak, alam berubah ke warna indigo dan seterusnya memasuki fasa kegelapan. Waktu isyak ini menyimpan rahsia ketenteraman dan kedamaian, di mana frekuensinya bersamaan dengan sistem kawalan otak. Mereka yang kerap ketinggalan isyaknya akan selalu berada dalam kegelisahan.
Alam sekarang berada dalam kegelapan dan sebetulnya inilah waktu tidur dalam Islam. Tidur pada waktu ini dipanggil tidur delta, di mana keseluruhan sistem tubuh berada dalam kerehatan. Selepas tengah malam, alam mula menyinar kembali dengan warna putih, merah jambu dan seterusnya ungu, di mana ianya bersamaan dengan frekuensi kelenjar pineal, pituitary, thalamus dan hipotalamus. Tubuh sepatutnya bangkit kembali pada waktu ini dan dalam Islam, waktu ini dipanggil qiyamul lail. Kelenjar pineal merembes hormon yang bertanggungjawab mengawal kitaran tidur jaga kita. Kelenjar pituitary kalau dalam perubatan digelar Master of Endocrine Orchestra, iaitu pemimpin sistem hormon badan. Fungsi kelenjar pituitary adalah memberi isyarat ataupun hormon kepada kelenjar thyroid dan kelenjar-kelenjar pada organ reproduktif tadi agar kelenjar-kelenjar tersebut dapat menghasilkan hormonnya yang tersendiri. Kelenjar pituitary sangat kecil tetapi tugasnya amat besar. Jadi jika kita bangun sebentar di waktu malam untuk menunaikan solat tahajud, kita sebenarnya dapat mengecas semula tenaga kelenjar pituitary ini. Segmen kesihatan akan diteruskan di episod-episod yang akan datang. Teruskan menonton Apa Khabar Selangor dan amalkan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan anda.